tu. So kita start dengan kita sambung presentation kita dengan group 5 hospitality. So kita start dengan Farahin dulu You can start Farahin. Okay, saya mengubah suai unit Pangsapuri Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk ditukar menjadi sebuah hostel yang dinamakan The Living. Ia menjadi solution untuk student ataupun orang yang bekerja ataupun juga pelancong yang mahukan lokasi yang biasanya dapat menawarkan penginapan, kisah nak stay sekejap ataupun lama. Selain tu dia dapat menawarkan juga kemudahan pembelajaran yang selesa, serta The Living juga mampu untuk kemudahan lain yang lebih menarik berbanding hostel biasa yang ada. The Living adalah penggabungan dari segi komuniti, budaya dan juga keseronokan yang dapat membantu student utamanya selalu homestay sebab keluar daripada comfort zone iaitu rumah mereka sendiri, dan ini dapat mencapai objektif untuk tolong pelajar tersebut untuk meninggalkan kediaman masing-masing tanpa sebarang tekanan lah, tak ada nak pasal hubungan dan rutin gitu. So antara isu yang kenapa The Living ditubuhkan, kalau tengok kita ada 6 poin, tapi saya akan huraikan juga. Tak semua orang dapat stay, kalau dekat asrama tak semua orang dapat stay dengan sama kos dengan mereka sendiri. So bila dekat Living ni, mereka dapat memilih untuk unit dengan kawan mereka sendiri untuk memudahkan proses discussion lah. Kemudian tak banyak juga tempat dekat KL yang menawarkan tempat belajar yang selesa. Jadi dekat penghuni The Living akan mendapat benefit ekstra selain dapat kediaman yang selesa. Diorang juga boleh belajar dekat tempat yang diberikan. Tak kisahlah nak belajar pusing ke, nak belajar sendiri ke, tanpa perlu travel, buang masa travel ke tempat lain, kan awam dan sebagainya. Okey, yang next, walaupun The Living ni berkategori hostel, dan kalau dengan hostel kan macam agak low standard, tapi The Living ni adalah hostel yang memberi lain, dia memberi fasiliti lengkap dan suasana yang menyeronokkan untuk tinggal dekat sana. Tak seperti hostel biasa yang kebiasaannya kurang ataupun kadang-kadang fasiliti itu tak lengkap. Okay, next, The Living ditubuhkan untuk membantu student yang tak ditawarkan tempat tinggal kat dalam kampus. So bila diorang duduk luar, kadang-kadang kan tak secure, so tapi The Living ni membantu untuk dapatkan diorang tempat tinggal yang secure walaupun terpaksa duduk di luar. Okay, isu last one, selalunya sewa di luar tu mahal. Jadi The Living bantu student untuk mendapatkan kediaman yang selesa, tak kira lah nak sewa sekejap ataupun lama, tanpa perlu berhabis duit. Sebab student kebiasaannya akan gunakan duit yang banyak. So dekat sini akan save sikit lah diorang punya costing. Okay, saya masuk pada klien. Klien saya adalah dari UniKL, Universiti Kuala Lumpur, yang meminta pihak saya untuk sediakan tempat tinggal tambahan untuk pelajar mereka, memandangkan jumlah student mereka yang semakin bertambah dari masa ke masa. Jumlah student mereka setakat ni agak ramai. Setakat ni saja berjumlah sekitar anggaran 22,372 orang. Okey. Site pula adalah di kawasan Pangsapuri Bandaraya. Dia di kawasan Segambut dan nama dia Pangsapuri Bandaraya ataupun City Apartment. Dia didirikan di kawasan strategik di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Dia ditubuhkan oleh pihak DBKL dengan sewa yang mampu milik dan berpatutan. Jadinya, The Living dapat memberi kemudahan pada harga yang mampu milik juga kepada penyewa kami disebabkan benefit yang kami dapat dari pembangunan DBKL ni. So, bila bagi kita orang pembayar sewa murah, dapatlah bagi yang murah dekat kami penyewa lah. So, The Living berlokasi di Blok B, tingkat 26.
Kalau boleh tengok plan ni, tingkat 26. Dan mempunyai lift dan tangga dan direct ke sana. Okay, lift dengan tangga ni kena share dengan penduduk yang lain juga. Tapi untuk mengkekalkan security untuk nyewa sahaja, okay, kami akan sediakan access card untuk tingkat 26 dan kepada penghuni living yang sahaja untuk akses bahagian tangga dan lift. So penyewa luar yang lain tak boleh akses ke kawasan ini. Design approach, kalau boleh lihat sini untuk security kami akan sedia biometrik ataupun fingerprint untuk akses ke dalam rumah dan akses card untuk akses ke tangga dan juga lift. Okay. Kalau nak elak student ataupun penghuni tu buang masa, kami akan sediakan study area ataupun playzone. Selain dapat study, juga dapat enjoy lah. So, tak adalah macam stress sangat kat sana. So untuk elakkan penghuni kita produktif, event dari masa ke masa akan ada management yang sediakan event dan untuk mereka workout bila free time. Okay. Hello, dah habis ke? Dah. Oh, dah habis. Okay, apa dah? Okay, so you nak buat macam style hostel ni kan? Bagi saya tak ada masalah, tapi cumanya sebab you project hostel, lebih macam hotel kan? So maybe you punya site ni boleh besarkan sikit kot, sebab lagi pun dia just repeating je bilik tu, kan? Site ni dah over daripada expectation, requirement iaitu 6,200. 6,200 dah besar lah. Tapi cukup ke berapa, agak-agak berapa you punya boleh dapat ni? You punya apa? Sebab you kena kira juga berapa you boleh dapat bilik, berapa bilik yang you dapat. Sebab selalunya hotel ni dia nak as much as possible lah kan, dia boleh dapat untuk dia gain revenue tu balik. Cuba tengok ada berapa. Luas dia type A, dia boleh di ni lagi lah kan, dia boleh dirombak lagi kan. Sebab tak semestinya kena buat bilik sendiri, kadang-kadang boleh share. So sekejap, 1, 2, 3, 4, 5 unit lah. Lima unit. Sekejap lagi sebelah sini dapat apa ni? Sebab lobby pun akan ambil vendor. Lobby akan jadi receptionist. Sebab saya akan naikkan dinding dekat bahagian dinding antara yang saya tak kuningkan tu lah, akan ada dinding. So kawasan tu privacy. So lobby pun saya akan jadi untuk receptionist. So akan safe sikit lah. Lain tu memang untuk bilik sajalah. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia maybe ada lobby, dia ada macam sharing punya ruang lah kan. Ada sharing punya ruang. Boleh kot waiting area, I'm not sure lah dia muat ke tak ni. Sekejap. Saya tak tahu kalau you perlu tambah sikit lagi ke. Sebab dia bilik dia macam just repeating je. Sebab selalu kalau buat projek hotel, selalunya memang dia kena besar. Besar tak apa, tapi sebab dia repeating je kan bilik tu kan. Cumanya dia punya kawasan tu lah. Saya takut dia tak cukup. Takut kita boleh gunakan mungkin sampai separuh daripada tu ke. Maksudnya kita tutup terus kan. Pakai lift yang ni untuk naik ke level ni tempat you lah. Jadi 12,000 square feet lah. Jadi 12,000 square feet pula sekali ganda ekstra. Sebab saya boleh je nak ambil proposal tapi ini saja dah 6,000. So 6,000 square feet 6,000. Kalau separuh? Saya ambil separuh lah kot. Ambil lagi type yang tengah ni. Sampai tengah. Separuh sampai situ. Sebab dia repeating je bilik-bilik dia tu. You boleh repeating je kan.
Cumanya saya takut kecil sangat untuk nanti you nak create macam ruang waiting, ruang yang yang macam guna sama tu kan. Dia ada, of course lah, dia ada macam pantry apa semua yang boleh tempat dia sharing gitu kan. Yang tu kita nak design sikit tu. Kalau boleh bila dia besar tu, at least you boleh ambil 2 apartment tu untuk design tempat tu lah. You faham tak? Untuk design tempat yang waiting, macam lobby dia kan. Lobby tempat dia ada, maybe ada tak tahulah, tempat dia punya pantry sikit ke, untuk dia tempat masak whatever, tempat sharing. Tempat lain maybe tak boleh, untuk you control lah dia punya service tu kan. Tempat laundry dia, nak basuh baju kat mana, takkan you nak setiap bilik tu ada ni. Maybe you kena put macam centralized lah, kata macam tempat untuk laundry kat mana kan. So dia macam situ, macam untuk dia punya service lah kan. Service yang ada kat situ, at least you boleh create macam money revenue lah juga kan, untuk you bila orang bayar guna benda service you tu, you dapat duit juga selain benda tu kan. Selain daripada ni, I rasa boleh kot separuh tu. Sebab dia bilik-bilik lain tu nanti you repeating je. You tak perlulah nak buat 3D untuk setiap bilik tu. Macam jenis type tu je. Katakan yang jenis, maybe you nak kena bahagikan berapa type of bilik. Maybe ada yang mahal, ada yang moderate, ada yang macam murah sikit. Contohnya murah tu maybe bilik tu kecil sikit. Macam tu lah kan. Maybe kena identify lah. Ada setengah yang jenis kaya ni dia nak ruang luas sikit kan. So dia orang kadang-kadang dia willing to pay untuk dia lebih selesa, comfortable. So dia macam juga macam hotel juga, dia buat macam choice untuk orang pilih. Mungkin kena ada perbezaan tu lah. Mungkin ada 3 type ke ataupun 2 type ke. 3 is better lah. Sebab orang boleh choose sama ada dia nak yang jenis triple ke kan, dia nak jenis berdua ataupun nak jenis satu-satu pun boleh juga kan. So maybe you kena study lah type tu. Maybe you boleh study yang jenis butik ke hotel ke, dia buat macam mana bilik dia, pembahagian bilik dia kan. Dia ada type dia kan, ada triple, ada yang jenis double bed kan. So kena try study lah that one. Kalau ada yang jenis macam nak jimat kos, maybe dia boleh yang jenis double decker pun maybe boleh juga. Tengoklah. Tengok dia ada setengah macam setengah orang dia macam prefer nak ruang tu lebih. Ada setengah orang dia bilik kecil pun tak apa. Dia nak yang penting ada kawan. Tapi ada juga individu yang nak privacy kan. So ada macam-macam jenis orang. So kita kena consider juga jenis-jenis tersebut. So bila you buat 3D nanti, tak semestinya you kena buat setiap bilik tu. You ambil contoh satu jenis je lah you buat 3D tu. Faham tak? Okay? Okay. Alright. You ada soalan ke? Soalan tak ada. Tak ada. Saya rasa you punya tak ada masalah sangat. You drawing semua dah ada kan? Dah. Okay. Alright. So maybe kita boleh continue you punya friend lah. Okay. Baik. Okay, next apa? Ya, madam. Awani Okay. You nak share your screen ke? Ya. Nampak tak? Belum. Okay, I dapat. Okay. Assalamualaikum. Madam and classmate. Hari ini saya nak bentangkan tentang projek briefing saya, iaitu Skin Story Facial Spa, iaitu rawatan kecantikan wajah dan kesihatan. Spa juga cukup dikenali dengan menawarkan pelbagai rawatan penjagaan diri, latihan terapi diri secara generasi ke generasi, iaitu secara turun-temurun lah, tradisional orang Melayu. Spa juga adalah satu ruang istirahat bersama keluarga dan memasukkan unsur-unsur semua jadi ke dalam ruang spa tersebut bagi meningkatkan rasa tenang, nyaman dan
hangat lah. Objektif saya untuk menyediakan satu ruang spa yang selesa bagi setiap penggunanya dan menyediakan satu ruang istirahat bagi keluarga maupun individu yang penat daripada kerja untuk datang beristirahat dengan layanan urutan yang diberikan oleh spa dan facial. Perawatan wajah merupakan rawatan penjagaan dan mengatasi masalah kulit untuk muka yang bermasalah lah, seperti pembersihan muka, menghaluskan pori-pori, mengecilkan pori-pori, lepas tu menyingkirkan kulit mati, membekalkan kelembapan dan nutrisi kulit. Saya punya isu adalah pangkal ancaman nyawa pelanggan. Lebih daripada 2,000 ahli kecantikan tidak bertauliah, berisiko tinggi bagi setiap pengguna dia lah. So saya nak mewujudkan satu spa untuk orang yang bermasalah kulit ni untuk datang lah. Bagi kan kalau estetik tu kan lebih kepada rawatan biasa. Ni saya nak buat rawatan tu secara tradisional. Lepas tu saya punya location ni dekat Prima Sri Gombak. Prima Sri Gombak ni adalah shop lot. Besar dia 12.67 ekar. Dia ada 123 unit. Lepas tu gabungan unit pameran, runcit, pejabat, kedai, sebagainya lah. Dia ada 3 tingkat. Lepas tu orang yang akan pergi ke spa ni kan, orang yang mempunyai masalah kulit, yang memerlukan rawatan tradisional, mereka yang penat bekerja, mahukan rasa tenang dan sebagainya lah. Dia nak rasa tenang lah. Lepas tu untuk mereka yang suka kepada rawatan tradisional, site ni kan daripada KL hanya 20 minit MR2 Karak, highway Lebuh Raya Utama Gombak. Lepas tu site ni dia antara KL dengan Selangor tu dia tengah-tengah. Satu location yang strategik lah bagi saya lah, untuk mereka ni lah. Dia dekat dengan Taman Sri Gombak, lepas tu Jaya Batu Cave, dekat dengan perumahan juga. Sesuai lah untuk diorang datang kat sini. Dah ke? You? Ada. Oh dah. Tapi you punya ni kenapa bercampur dengan market analysis, you punya slide ni? Saya tak nak dia bercampur. Project brief is project brief je lah. Okay. And then isu dia ni saya tak clear sikit. Boleh di zoom tak kat isu ni? Tak nampak. Boleh zoom tak? Dekat you punya screen tu. You zoom sikit. Baik, mak kau. Nah, minum. Tak dapat pun? Saya dah zoom. Oh, you dah zoom? Saya punya slide macam tak bergerak pun. Lambat ikut. Lambat ikut. Lambat. Ini adalah key plan saya. Itulah tu, cuba you stop sharing dulu, tu you share balik.
Okey, baru nampak macam jelas sikit, baru nampak. Jelas sebab line tu kot lambat. Okey. Macam you punya issue tu kan, customer death treat specialist over 2000 unlicensed beauty tu bukan masalah kita tau. Masalah kita adalah ni bukan masalah interior tau. Macam cara you cakap tu customer death tu bukan bukan masalah interior. Masalah interior adalah kena berkaitan dengan ruang lah. Kalau macam orang tak rasa comfortable dengan ruang tu ke kan, ataupun suatu lifestyle apa tu, macam contohnya macam macam orang takut nak pergi suatu macam contoh beauty center, takut spa ni macam ada any apa tu mindset ke kan, ataupun you nak buat tempat you ni untuk you naikkan balik traditional punya method ke facial spa kan. So dia akan jadi create ni new space lah, new spatial lah. Faham tak? Ataupun you nak create satu environment yang healing ke. Contoh kalau macam klinik kan, yang healing compare tu macam normal orang pergi macam rasa takut dengan environment tersebut. Contohnya pergi klinik je, macam kids akan rasa macam takut, suatu benda yang menakutkan kan. So nak buat dia biar environment tu jadi mesra. So create something yang close to apa yang kids suka lah. Contoh macam tu lah kan. So dalam you punya facial spa ni, ada tak any issue related to that? Yang macam apa tu, kalau contoh saya kalau facial spa ni kalau macam related dengan macam untuk healthcare punya ni, of course lah dia berkaitan dengan macam macam material yang macam contoh macam kalau chemical kan, selalunya yang effect kepada skin tu muka. So orang takut lah nak menggunakan tu. So mungkin you punya tempat ni you nak buat satu tempat yang mana dia lebih kepada natural punya material ke, treatment ke, then it's okay, dia create lah new macam spatial tu, ruang tu untuk benda-benda tu. Ataupun you nak create macam contoh suatu tempat yang orang boleh sharing ke, sharing problem tentang masalah kulit ke, whatever kan. So ada consultant sekali yang boleh ke whatever. Macam mana benda tu bila melibatkan macam consultant tu, berapa banyak nak kena bayar, you kena study lah, tengok overseas buat macam mana untuk diorang punya approach yang diorang buat. Faham maksud saya? Okay, faham. Faham tak? Faham. So macam isu you ni macam oleh kematian semua ni bukan isu kita. Itu isu Amerika kan. Okay. So isu dia biar dia berkaitan dengan ruang tu lah, psikologi ruang, macam mana kita nak attract. So you kena study apa isu kan. Macam saya orang macam kesedaran ke tentang treatment muka ni ke, you punya fashion apa, you punya target market you, adakah untuk teenagers ke yang baru-baru berlakunya perubahan hormon kan. Tapi you contohnya macam you nak tackle macam golongan teenagers contoh kan, yang baru-baru berlaku perubahan hormon. So of course bila berlaku perubahan hormon tu maksudnya dia akan cari tempat untuk dia orang boleh sharing lah. Kalau kita tengok kebanyakan macam facial punya ni kebanyakan untuk diva-diva, untuk orang kaya ada duit kan. Tapi mereka kat tempat you ni dia untuk teenager yang baru berlaku perubahan umur daripada kids kepada teenager. So bila berlaku perubahan hormon tu akan berlaku perubahan pada skin dia. So macam
you punya isu ni you nak tackle daripada awal lagi. Maksudnya kat sini dia akan bagi awareness dekat student, dekat teenager tersebut, apa yang boleh diambil. Kadang-kadang bila teenager ni tak ada tempat untuk refer satu tempat untuk orang ni, so orang akan menggunakan simply gunakan medical ikut orang lah, research betul yang masyarakat tu bila tersilap pakai satu produk tu, dia akan menyebabkan efek dalam kulit dia kan, dia akan mengakis, bila dah berlaku benda tu dah mata buat dalam muka, buat apa lah kan, buat apa kecuali plastik surgery je lah kan. So maksudnya you punya projek ni mungkin nak tackle daripada peringkat awal lagi ke kan, tapi you kena tackle teenager lah. Contoh kan projek you kepada macam muslim teenager macam mana you nak buat supaya ni untuk ni maybe lah kan, saya tak tahu lah kalau macam you nak untuk orang saja kena di isu orang dewasa, you kena di isu yang related lah, apa yang berkaitan lagi yang maybe yang existing asal ni dia tak provide benda tu yang you rasa ada lacking. Faham maksud saya? Faham. Okay. So cuba tu identify baliklah benda tu dan perbaiki you punya project brief ni sebab saya tak nak beri campur sebab nanti you tak clear. You bercampur market analysis, site, bercampur gaul. Saya tak nak you clear about what is market analysis, what is site analysis, what is bidding analysis, what is brief. Okay, so you tengok balik contoh yang kawan you yang okay, maybe kena improve balik you punya ni lah. Okay. Alright, okay, next kita pergi ke, you ada soalan lagi ke? Tak ada. Tak ada. Mungkin boleh kita pergi ke kawan you soalan lagi. Amirul ada tak Amirul? Amirul ada? Macam tak ada Cik Amirul ni. Ada tak Amirul? Pagi tadi dia ada. Amirul macam tak ada kan? Hello? Ada somebody boleh cakap? Ada ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, kita sekarang pukul berapa dah ya? Sekarang dah pukul 3 dah start ni another ni kan meeting. Okay, so I rasa kita dismiss lah meeting ni, kita akan masuk meeting yang lain ni pula. Okay, stop recording.